Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan juga limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat berada di dalam majlis ilmu, iaitu majlis kita membahaskan berkenaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang kita bahaskan adalah yang khusus berkenaan dengan al-amthal, iaitu perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita memikirkan dan mempelajarinya serta mengambil iktibar. Baik, jadi kita sambung pada perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Jadi konteks perbahasan kita masih lagi dalam sebenarnya dia adalah selingan ataupun satu penjelasan. Dia fasal yang kita masuk ini sebenarnya dia bukanlah secara spesifiknya Imam Ibn Qayyim nak jelaskan perumpamaan dalam surah Ar-Ra'd ayat 17 itu secara spesifik, tetapi beliau nak jelaskan apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan yang dalam surah Al-Baqarah ayat 17 itu, dan nak jelaskan lagi. Jadi beliau bawakan contoh ayat. Maknanya beliau bawakan penjelasan tu daripada ayat surah Ar-Ra'd ayat 17. So maknanya surah Ar-Ra'd ayat 17 itu adalah masih lagi dalam konteks penjelasan beliau. Penjelasan beliau rahimahullahu taala. Jadi karya tulis Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ini dia agak unik. Maknanya penjelasan beliau tu, dalam penjelasan ada penjelasan, dalam amthal ada amthal. Dalam penjelasan perumpamaan tu ada perumpamaan lagi. Tetapi kita akan bertemu dengan perumpamaan ni sekali lagi, tetapi kita mungkin akan isyaratkan secara sekali lalu sajalah. Maknanya kerana kita dah masuk apa yang disebutkan di sini. Tetapi apa yang beliau sebutkan di sini tentang perumpamaan yang ada dalam surah Ar-Ra'd ayat 17. Sebelum ni kita dah bacakan dalam ayat surah Ar-Ra'd ayat 17 itu, anzala minas sama'i ma'an anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqad, yang berhenti dekat air hujan, perumpamaan bagi wahyu Al-Quran. Kemudian audiyah, lembah-lembah, iaitu perumpamaan bagi hati. Kemudian zabad dan rabia, buih-buih yang terapung. Rabian maknanya yang terapung di lautan. Maknanya itu adalah perumpamaan bagi kebatilan. Dan perkara yang tidak bermanfaat, kebatilan, yang tidak boleh memberi manfaat. Baik, jadi kata Imam Ibnul Qayyim, wa qalbun saghir, atau dia kata sini, wa syabbahal qulub bil audiyah. Jadi Allah mengumpamakan hati-hati itu dengan lembah-lembah yang menyerap air. Jadi dalam konteks ini menyerap kebenaran, menyerap keimanan, keyakinan yang terkandung dalam wahyu. Faqalbun kabir yas'u ilman 'aziman kawadi kabirin atau kawadin kabirin yas'u ma'an kathira. Maknanya hati yang besar boleh menampung ilmu yang besar ataupun ilmu yang banyak. Seperti lembah yang besar dapat menampung air yang banyak. So, jadi sini makna hati yang besar itu kita dah sebut sebelum ni, maknanya hati yang dapat menampung kebenaran, ataupun hati yang dapat menerima kebenaran, hati yang terbuka.
Maknanya kita nak faham dalam konteks hati yang luas ini, hati yang besar ni maknanya hati yang tak sempit. Apa yang boleh menyempitkan hati? Apa yang boleh menyempitkan dada? Apa yang boleh menyempitkan hati? Dosa. Katanya kesombongan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Melapangkan maknanya Allah Ta'ala sebutkan tentang kelapangan dada, kelapangan hati. Maknanya, maknanya kita nak faham mudah, apabila kita ni dalam hati kita ini ada kesombongan, ada sifat-sifat yang mazmumah, macam contoh ujub, kagum dengan diri sendiri, sombong, kemudian merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain, itu semua akan menyempitkan hati. Dan sebab itu kalau kita perasan kan, maknanya dalam sunnah Nabi kita SAW, dalam hadis-hadis Nabi SAW, betapa banyaknya perintah-perintah Nabi SAW kepada kita agar merendah diri, yakni wahyu Allah kepada Nabi kita SAW, supaya antawada'u, supaya sentiasa merendah diri. Dan ulama-ulama salaf sebutkan tentang ta'rif kepada kesombongan itu adalah apabila kamu keluar daripada rumah, kamu merasakan diri kamu lebih baik daripada orang lain. Itu bahaya tu kan. Maknanya kita katakan perkara ini mungkin boleh berlaku kepada orang yang kita katakan yang even orang yang belajar agama macam kita kan, ataupun kita katakan selalunya orang yang nak berasa sombong dan belagak ini, selain daripada harta benda dan sebagainya, boleh berlaku kepada orang yang ada ilmu kan, orang yang ada ilmu ataupun orang yang ada ilmu agama khususnya. Sebab itu bila kita lihat realiti hari ini, apabila masyarakat kita berhadapan dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, khususnya apabila ia dilakukan oleh orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada agama. Kita sebut menisbahkan diri kepada agama, maknanya yang orang panggil agamawan, orang panggil ahli agama dan sebagainya. Sebenarnya Syekh tak salah ana ada seorang Syekh Saleh Al-Fauzan kalau tak salah, beliau ada sebut tentang lafaz gelaran agamawan kan. Bila sebut agamawan tu, bila dia ada satu bentuk konotasi yang negatif yang cuba disebarkan oleh golongan-golongan yang membenci agama, yang anti Islam lah. Mereka cuba bawakan satu bentuk konotasi yang negatif. Bila disebut tentang agamawan, mereka cuba untuk gambarkan agamawan ini adalah golongan yang tak boleh dipercayai secara 100% ataupun majoritinya. Sebenarnya kita kena faham, ini dia ada kaitan dengan perancangan yang datang daripada musuh-musuh Islam. Antaranya, tak salah dalam laporan RAND Reports dalam tahun 2007 kalau tak salah, dah lama, ada satu laporan dalam laporan RAND ini, dan kita tahu RAND ni adalah pembuat polisi bagi kerajaan Amerika Syarikat. So mereka inilah yang divide, mereka inilah yang bahagikan Islam ni ikut kepada Islam yang corak mereka lah kan. Dipanggil traditionalist, kemudian modernis, kemudian apalah macam ni, ekstremis, teroris. Dia ada lagi dia punya istilah tu, anda berlupa dah. Maknanya istilah-istilah yang mereka bahagikan itu. Baik. Jadi dalam salah satu laporan tu disebutkan antara modus operandi yang mereka cuba sebarkan di negara-negara Islam ni adalah antaranya mereka akan menggalakkan pertempuran berlaku antara golongan tradisionalis dengan modernis. Fundamentalis, kita tahu
dia ada fundamentalist, traditionalist, modernis. Kan? So yang traditionalist ni mengikut pembahagian mereka, maknanya yang dia nak kembali kepada teks, tetapi dia dia lebih kepada kembali kepada tradition lah, tradisi. Maknanya kalau kita ikut pemahaman kita, maknanya golongan yang hanya menyerukan kepada tradisi nenek moyang lah. Secara ringkasnya itulah yang kita faham kan. Maknanya kalau agama di dalam negara kita ini dibawa oleh orang-orang yang contohnya pendekatan sufi mistik, misalnya, maka kita perlu pertahankan tradisi tersebut. Contoh kan, itu maksud tradisionalis dia orang. Maknanya kalau sufi, kalau kita ni dah, majoriti kita ni dah terima sufi, tasawuf yang berbentuk tasawuf batini, falsafi, maka kita kena terima sahajalah tradisi, termasuklah amalan, kan, kepercayaan dan amalan. Sebab tu tradisionalis ni memang dia orang jelas-jelas lah, dia orang pihak maknanya musuh-musuh Islam sendiri, memang mereka dia letakkan tradisionalis ni sebagai golongan sufi lah. Senang cerita kan, kita nak faham sufism tu, memang kalau kita baca dalam laporan-laporan di luar negara, contoh macam pusat-pusat sufi yang di-fund oleh Amerika sendiri, sangat banyak di Amerika Syarikat. Maknanya contoh macam tarikat-tarikat, contoh macam tarikat Naqsyabandi kan, Haqqani tu kan. So memang ada, memang dalam apa, di dalam laporan-laporan mereka sendiri memang terang-terangan kan, terang-terangan maknanya berlaku maknanya bantuan secara langsung, sokongan secara langsung. Maknanya mereka katakan itulah Islam yang benar, ataupun Islam yang membawa kepada toleransi kepada Barat. Maknanya kononnya Islam versi Sufi ini, tradisionalis ini adalah tools, alat yang sangat ampuh untuk counter Islam yang dibawa oleh golongan fundamentalis. So, dia maknanya naratif orang Barat sekarang ni, mereka nak cari mereka nak runtuhkan Islam, mereka tak boleh, kan? Kerana Islam ni Allah Ta'ala pelihara, jaga, kan? Tetapi mereka kena cari orang Islam juga yang berlawanan dengan ajaran Islam itu, tetapi dalam masa yang sama membawa pakaian jubah Islam. Dia tak bolehlah terang-terangan kan. Dia tak bolehlah, sebab dia orang dah belajar dah dari lama lagi kan, daripada maknanya daripada zaman perang salib lagi. So dia orang dah sedar nak lawan Islam ni memang tak boleh dan takkan berjaya dengan senjata, takkan berjaya dengan peperangan, melainkan lawan Islam ini dengan ghazwatul fikr, iaitu peperangan berbentuk pemikiran. Dan antaranya adalah dengan dia oranglah yang bahagikan pembahagian yang mengikut kacamata mereka, perspektif Barat. Kan Islam ni dia orang bagikan traditionalist, fundamentalist, modernis. So kita, kalau anda cakap terang-terang, kalau kita yang nak ikut salaf ni, dia orang akan brand kita dengan fundamentalist. Kan? Fundamentalist. Kemudian dia akan pecah lagi banyak lagi. Tapi sebenarnya kita antara fundamentalist dengan modernis. Tahu faham? Modernis. So dia macam ni. Mereka tak datangkan, mereka tak bawa, mereka ni tak support, mereka hanya support satu side. Contohnya side tradisionalis saja. Mereka datang juga, mereka bawakan juga naratif yang mereka juga support, mereka juga membantu dan mendorong pihak modernis. So modernis ni maknanya dia, kita tahulah maknanya dia lawan kepada tradisionalis. Lawan tradisionalis maknanya nak lawan tradisi-tradisi. Cuma dia ada bentuk yang kalau kita tak belajar agama Islam ni dengan betul-betul, dengan sumber yang benar,
dengan metod yang sahih, kita mungkin akan tersepit dan mungkin kita akan termakan keraguan-keraguan ataupun syubhat yang mereka bawa, yang kadang-kadang kita kena faham, kita bukan tengok base pada perspektif dia orang. Kita tak boleh tengok, kita tak boleh ambil kacamata yang tengok tu perspektif dia orang. Tak. Kita kena tengok perspektif kita. Perspektif kita iaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita tak ikut apa yang dikata oleh negara barat atau orang-orang yang memusuhi Islam, tetapi kita melihat dari perspektif yang sebenarnya, iaitu neraca dan kerangka Al-Quran dan Sunnah. Bifahmi salafil ummah, dengan manhaj sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in, salaful ummah. Baik. Jadi mereka lah yang bawakan pertentangan antara traditionalist, modernis, fundamentalist, apa semua tu. Dan dalam laporan mereka sebutkan antara modus operandi yang mereka gunakan adalah cuba untuk maknanya pihak media, mereka akan gerakkan media-media mereka untuk memaksimumkan berita-berita yang menunjukkan kebobrokan ataupun kemunafikan yang ada pada golongan agama itu. So itu sebenarnya modus operandi mereka. Maknanya yang kita tengok sekarang ni, yang kita berhadapan dalam realiti kita hari ini sebenarnya adalah dia adalah perancangan mereka. Dalam masa yang sama, kita bukan kata semuanya perancangan mereka, tetapi kerana disebabkan kejahilan orang Islam itu sendiri, kita sendiri yang jahil, kita termasuk dalam perangkap mereka. Baik, anda ambil contoh yang mudah. Dalam 10 tahun yang kebelakangan ini, kita selalu dengar laporan berita sampai hari ini masih lagi banyak laporan berita yang di-highlightkan tentang jenayah-jenayah yang melibatkan orang agama. Betul tak? Yang melibatkan orang yang menisbahkan diri kepada agama. Kemudian, kalau kita perasan, yang paling latest adalah tentang ajaran sesat lah, GISBH. Yang dah keluar fatwa beberapa negeri. Alhamdulillah. Cuma kita nak kena tengok dia punya efek dia. Kan dia ada efek yang positif dan negatif. So yang positif, kita tahu orang masyarakat akan sedar bahawasanya penyelewengan tentang agama ini sangat berat. Dan dari sudut positifnya kita tahu, kita pun setujulah bila melibatkan penunggang-penunggang agama ni, kita tak bolehlah beri muka. Bila ada ajaran sesat ni, lebih-lebih lagi ajaran sesat, bila mereka cuba untuk menunggang agama demi kepentingan peribadi dan kepuakan mereka dan kesesatan yang mereka lakukan tersebut, kita tak boleh terima dan kita tak boleh sokong, bahkan kita wajib menegakkan amar makruf dan nahi munkar. Tetapi dari sudut positifnya, kita tengok maknanya bila berlaku isu ini, maknanya masyarakat mula berfikir tentang maknanya betapa agama kita ini memerintahkan kita agar menggunakan akal, fikiran dalam menilai sesuatu perkara. Maknanya agama ini bukan semata-mata taklid buta. Bukan semata-mata you dengar Tok Syekh tu kata sekian, you terima saja. You dengar dia itu ada super power, dia itu ada kelebihan sekian, orang itu kata keramat ini, karamah itu, pun you terima saja. Tidak. Maknanya kat situ dia ada sisi yang positif. Maknanya kita, alhamdulillah, maknanya masyarakat paling kurang mereka tahu bahawasanya agama ini kita tak boleh hanya jadikan dia seperti candu saja. Maknanya hanya terima saja. Maknanya apa sahaja orang kata tentang agama, kita terima saja tanpa kita menilai dengan neraca yang benar. Antaranya adalah neraca Al-Quran dan Sunnah, dan juga di dalam Al-Quran itu sendiri ada neraca akal. Yang mana Allah Ta'ala suruh kita berfikir menggunakan akal yang sejahtera. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun Al-Quran. Semua itu adalah neraca-neraca yang
yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Baik, jadi itu dari sudut positif lah. Kemudian orang akan, masyarakat akan tahu bahawasanya betapa dalam urusan agama ini kita tak boleh semata-mata taklid buta, hanya ikut membuta tuli, tetapi wajib kita mengembalikan metod dalam pembelajaran agama ni dengan mengembalikan kepada ahlinya, dengan mengembalikan kepada sumbernya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian kembali kepada sumber-sumber yang maknanya yang sahih dalam penerimaan dalam agama. Maknanya itu dari sudut positif. Tetapi dalam kita tengok pula daripada satu sudut yang lain, kita tengok isu berkenaan dengan GISBH ini, ajaran sesat ini, cuba ditunggang oleh golongan yang anti-Islam pula untuk menuduh kononnya Islam ini adalah punca bagi kesesatan. Dia kata tengok ni, kalau kamu tutup aurat, kalau kamu maknanya belajar agama, kamu akan jadi macam ni, kamu akan jadi sesat, kamu akan macam ni pula. Maknanya bagi orang yang maknanya yang kita katakan contohnya dalam kalangan liberal dan sebagainya, seangkatan dengan yang anti kepada Islam pula, mereka akan menunggang isu yang sama untuk kononnya untuk menyatakan inilah Islam. Dan inilah kenapa kita tak boleh nak jadi agama sangat. Tak boleh nak kembali kepada agama sangat, takut kita jadi taksub. Dia bawa naratif yang lain pula. Kan? Kemudian dia salahkan pula dengan pembelajaran agama itu. Kemudian dia salahkan pula 100% dia nak salahkan institusi agama. Pun kita tak boleh setujulah. Maknanya kita kena hati-hati. So sekarang ni yang datang naratif pula cuba untuk mengaitkan pula maknanya agama itu sendiri dengan kesesatan golongan yang menisbahkan diri kepada agama. So maknanya kita tak boleh ikut kecenderungan golongan yang ada kepentingan tadi. Maknanya kita jangan terpedaya sedikit pun dengan propaganda golongan-golongan yang ada kepentingan tadi. Maknanya kita kena firm di atas kebenaran. Maknanya yang kalau sesat tu kita kata sesat kenapa? Kenapa ajaran sesat tu dia jadi sesat? So kita kena ada reasoning, kita kena ada alasan yang kukuh. So kita kena tahu supaya kita tak ikut-ikutan. Kenapa dia sesat? Bukan semata-mata kita kena didik, semata-mata majlis fatwa kata sesat. Tak. So kita kena, di zaman sekarang ni, kita kena tahu apa reason dia, apa alasan mereka ni sesat. Supaya nanti kalau katakan ada berlaku golongan yang nak menyalahgunakan fatwa pula, katakan dia nak sesatkan orang yang betul. So kita boleh tahu, kita boleh detect maknanya apa reason dia orang. Sebab sebelum ni memang ada orang yang sesatkan orang yang tak sesat. Betul tak? Contohnya orang yang sesat, orang yang golongan yang sesatkan orang yang nak ajak orang kepada Quran dan Sunnah, ada tak? Ada. Orang golongan yang dia nak sesatkan golongan yang nak ajak kepada kebenaran. Ada tak? Ada. Sebab kalau kita hanya bawa naratif, kalau pejabat agama kata sesat, sesatlah. Tak betul. Sebab boleh jadi orang dalam pejabat, kita kena perincikan pula kan. Orang dalam pejabat agama tu boleh jadi betul, boleh jadi salah. So maknanya dia still kena kembali kepada asas, apakah alasan mereka ataupun mana-mana golongan, termasuklah autoriti, maknanya dia atas alasan apa dia menyesatkan orang itu. Contoh macam bila ada beberapa tokoh mereka keluarkan pendapat tentang isu ini kan. Dia kata bila ada orang tanya tentang kenapa GISB ni sesat, so diberikanlah alasan kerana adanya bentuk kultus, pendewaan terhadap tokoh kan. Kemudian ada unsur-unsur penyelewengan, ada unsur-unsur penindasan. Itu semua umum kan. Macam pendewaan ataupun cult tadi, walhal benda tu ada je dalam bukan kata dalam satu ajaran sesat tu saja. Contohnya dalam parti politik pun ada.
Betul tak? Kultuskan pemimpin. Kan? Contohnya pemimpin tu, maknanya apa yang dia cakap, kita tak boleh lawan. Ataupun kalt ni dalam bentuk kita kata bai'ah di atas bai'ah. Bai'ah di atas bai'ah ni bahaya. Maknanya, atau bahasa mudahnya deep state. Faham kan? Yang ada sahabat kita tanya, macam mana kita nak tahu ajaran sesat atau tak? Contoh, adakah kita boleh katakan setiap perkumpulan atas satu dasar ataupun satu perkara yang berbentuk keagamaan, ada, macam mana kita nak tahu dia tak sesat atau sesat? Yang macam soalan tu rasanya minggu lepas kan, ada yang tanya, ataupun yang sebelum ni, ada yang ada ingat, ada sahabat kita tanya, contoh orang bila orang tuduh ataupun orang kata, kamu kata GISB sesat, tetapi macam mana kalau ada perhimpunan ataupun kumpulan yang lebih kurang sama, yang bersatu di atas dasar ekonomi atau bersatu di atas dasar agama, macam mana pula kita nak tahu dia tak sesat? Nampak macam ada persamaan, tapi macam mana kita nak tahu dia tak sesat? Sebab itu dia pentingnya kita kena tahu apakah sebab sesuatu itu boleh jadi sesat. Jadi dia perkara kita nak tahu, kita nak tahu spesifik macam mana benda tu boleh jadi sesat atau tak. Dia tidak ada cara yang ataupun tidak ada jalan pintas, melainkan kita kena kembali kepada usul akidah ahli sunnati wal jamaah. Maknanya kita kena tahu apa prinsip-prinsip asas dalam agama kita. Prinsip-prinsip asas sebagai seorang yang kita ketahui kita ni nak selamat, kita kena ikut ahli sunnati wal jamaah. Maknanya dia kena kembali kepada usul tu. Anda ambil contoh yang mudah, bila sahabat kita tanya tentang contoh macam macam ajaran sesat tu dulu mereka buat perkampungan kan. Kemudian ada orang lain dia kata itu contoh, dia bagi contoh macam dia kata perkampungan sunnah di Perlis. Itu pun buat perkampungan. Kan? Kenapa tak sesat? Tapi kamu kata yang kami buat perkampungan di sekian tempat, dulu perkampungan Al-Arqam dulu dekat sini, kat area sini, Sungai Penchala. Kan? Jadi adakah semata-mata buat perkampungan tu jadi sesat? Kita nak faham tu. Contoh yang macam sahabat kita tanya, adakah contoh kamu buat bangunan ni, bangunan YT ni. Kan? Kemudian ada orang yang di luar jemaah YT ni, mereka berpandangan kita ni sesat. Sebab kita buat perhimpunan, kita buat satu kumpulan yang kita berhimpun di satu tempat. Macam mana kita nak tahu sesat ke tidak sesat satu perhimpunan tu? Atau satu perkumpulan ataupun satu jamaah tu? Okey, kat sini penting. Kita kena tahu sesat atau tidak sesat sesuatu individu atau kumpulan ataupun satu komuniti. Kita kena tahu dia sesat atau tak. Dia senang je. Adakah perbuatan atau kepercayaan, i'tiqad, kepercayaan, keyakinan, kumpulan atau individu itu menyalahi Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'? Okey, kalau individu tu, kita ambil individu dulu, konteks yang kecil sebelum yang besar. Bila seorang individu tu, perbuatan dia, kepercayaan dia, i'tiqad dia, akidah dia, kepercayaan dia, dan perbuatan dia, amalan dia, menepati Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Selagi mana perbuatan dia menepati Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', maka dia berada di atas jalan yang lurus. Dia tak sesat. Faham tak? Anda ambil contoh yang mudah. Okey. Kita kecilkan skop tadi. Kecilkan skop individu. Okey. Anda bagi contoh. Okey, ada setengah dalam kalangan kita, bila dia nak tuduh orang itu sesat, dia akan melihat sesat itu kalau berbeza dengan dia. Betul tak? Betul tak? Berbeza dengan dia sesat. Contoh, ada orang bila dia pergi masjid, dia solat, kemudian tiba-tiba dia tengok ada seorang individu
angkat tahiyat, sababah yataharrak, dia gerakkan. Contoh. Kemudian dia pun tengok, pelik ni. Jemaah lain tak ada pun tengok menggerak-gerakkan jari ni. Kemudian dia pun buat kesimpulan, dia kata, sesat ni. Sebab dia seorang-seorang je gerakkan jari. Orang lain tak gerak. Sesat ni. Betul ke? Kita tak boleh, maknanya tak semudah itu untuk menyesatkan orang kan. Okey, contoh yang lain, dalam satu jemaah masjid tu, lepas solat dia orang akan baca doa ramai-ramai. Kan, angkat tangan, imam angkat tangan, makmum amin, ramai-ramai. Tiba-tiba ada seorang individu tak angkat tangan. Dia buat apa? Dia bangkit. Katakan solat Jumaat. Dia bangkit, dia keluar. Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun astagfirullah. Dia pun bangkit. Dia pun gerak keluar. Boleh tak kita kata, tak doa ni, sesat ni. Jemaah lain semua doa, dia tak doa. Boleh ke? Tak. Sesat atau tak boleh diukur dengan perbezaan. Yang kita tengok amalan orang tu berbeza terus dengan kita terus hukum dia sesat. Tak boleh. Kan, bukan itu dia punya neraca dia. Contoh yang lain. Bagi contoh yang lain. Kita ada satu kumpulan. Kita buat satu grup. So grup kita ni ada gathering lah, kata ada meeting, ada gathering. Kemudian ada ahli dalam grup kita tu, dia tak datang. Tapi dia datang mungkin secara online ataupun dia tak datang secara fizikal, contoh. Kemudian semua yang ada dalam grup tu ataupun salah seorang dalam grup tu dia kata fulan ni yang tak datang kat kita, dalam majlis kita ni sesat. Sebab dia tak datang. Boleh ke? Tak kan? Dia tak semudah itu terus kita kata dia sesat sebab dia tak datang. Tak semudah itu kan? Tak semudah itu. Maknanya kerana dia ada alasan lain, dia ada keuzuran, dia ada macam-macam kan? Dia ada macam-macam alasan. Okey. Sama jugalah macam kita katakan ada macam orang yang pergi solat jemaah contoh. Katakan kita dalam tempat kita tu semua pergi solat jemaah. Tiba-tiba kita tak jumpa seorang individu, kita tak nampak dia solat jemaah. Bolehkah kita kata dia terus sesat? Tak boleh juga kan? Tak boleh juga sebab dia musafir, mungkin dia maknanya dia sakit, mungkin dia tak sihat, dia ada keuzuran. So nampak, dia tak semudah itu untuk kita nak sesatkan orang. Tetapi ini sebenarnya yang kadang-kadang kita tengok yang berlaku dalam masyarakat, bila ada saja orang yang berbeza, terus dihukum sesat. Betul tak? Ini sebenarnya dia reflect untuk pejabat, orang-orang yang ada di pejabat agama sebelum ni, yang dia benda yang tak sesat dia mudah sesat kan, ataupun dia menggerakkan tuduhan untuk orang kata sesat, tetapi yang jelas-jelas sesat ni dia diam. Ini barulah keluar. Satu negeri itu baru keluar. Baru keluar, bukan baru fatwa tak keluar lagi. Ada satu negeri itu lambat gila. Kita pun tak faham macam mana proses kan, ataupun kenapa lambat sangat kan? Tapi tak apalah, yang penting dah keluarlah fatwa-fatwa tu paling kurang kan. Tapi kita nak bagi tahu di sini, bukan semudah itu kita nak sesatkan orang kan. So kita kena tahu apa dia punya asas kenapa dia jadi sesat. Sebab itu dia bukan boleh main-main kan bila kita nak kata orang tu sesat kan. Contoh macam yang kebanyakan orang hari ini yang dia dah tak sedar dia dah sesatkan orang, tapi orang tu tak sesat. Contohnya isu tentang bila dia tuduh orang yang dia kata Wahabi sesat. Padahal yang Wahabi tu tak sesat pun. Dia hanya berbeza dengan amalan setempat je. Dia berbeza sebab dia belajar. Contoh macam tadi, dia gerakkan sababah kerana dia berpegang dengan hadis. Kan? Walaupun hadis tu ada perbezaan ulama dari sudut tashih dan tad'if, tapi paling minima dia ada hadis. Dia beramal dengan ilmu. Kan? Lahya ashaddu ala syaitan minal hadid dalam sebahagian lafaz. Maknanya Nabi SAW sebutkan sababah, maknanya gerakkan jari itu ianya lebih dahsyat ke atas syaitan berbanding dengan pukulan besi. Dan hadis itu disahihkan oleh sebahagian ulama hadis. Jadi individu yang diamalkan benda tu, boleh tak kita kata sesat?
Tak, dia beramal dengan ilmu dia. So faham kan? Dia beramal dengan ilmu dia. Sama juga orang yang lepas solat dia bangkit. Dia tak angkat tangan doa. Bolehkah kita kata dia sombong? Dia sesat? Sebab ada orang, ada penceramah tu, ada seorang penceramah dia kata, tuan-tuan dan puan, kita ni kalau solat ni janganlah bangkit terus. Kita berdoa dulu kan. Jangan jadi sombong. Okey, tak apalah. Kalau dia nak kata berzikir tu, okey lagi. Kalau lepas solat tu jangan tergesa-gesa, maknanya kecuali kalau ada urusan. Tapi kalau tak ada urusan, maknanya duduk dulu berzikir. Okey, tak ada masalah. Tetapi kalau nak kata orang yang tak angkat tangan berdoa lepas solat itu terus sombong, itu tak tepat. Sebab dalam Al-Quran sendiri, dalam surah cerita tentang solat Jumaat, apa Allah kata? Allah kata, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Maknanya bila selesai solat, bertebaranlah. Maknanya itu memang majoriti orang buat lah. Majoriti masyarakat, sebab dia kita faham mereka beramal dengan fitrah. Beramal berdasarkan fitrah. Maknanya kerana dia ada urusan, dia lapar, dia nak makan, dia keluar lepas solat, betul lah. Dia dah ikut fantashir fil ard. Kerana apa? Satu lagi kita kena faham. Ini masalah bila kita beramal hanya ikut tradisi tapi tak ikut dalil, tak ikut maknanya bukti. Kan? Kerana dia faham lepas solat mesti kena angkat tangan. Ramai-ramai. Mesti. Dia jadi sunnah kan. Sunnah inilah yang afdal. Tapi dia tak faham juga sebenarnya solat tu sendiri dah doa lah. Dia sangka buruk dengan orang yang tak angkat tangan. Sedangkan orang yang tak angkat tangan tu, dia bermula daripada takbir. Lepas daripada takbir tu, dia baca doa istiftah tu, dia dah doa dah. Doa istiftah. Kemudian surah Al-Fatihah tu dah doa dah. Kemudian dalam rokok dia ada doa. Kemudian dalam sujud dia ada doa. Kemudian sebelum salam, selepas tahiyat, sebelum salam, dah ada doa. Jadi kalaulah dia bersangka baik dengan orang Islam, dan dia upgrade sikit ilmu dia, keluar sikit daripada kepompong, dia takkan dah nak mudah menghukum orang lain sesat bila berbeza dengan dia. Betul tak? Tak, ini sampai tahap ada, bukan level orang awam, ustaz pun yang kata sombong lah kalau tak angkat tangan. Sebab apa? Sebab takkan dia nak kata sebab tak berdoa dengan dia kan. sebab dia imam kan. Dia macam nak marah kat orang, nak marah jemaah, dia kata tak angkat tangan, sombong. Inilah puak-puak Wahabi, tuan-tuan dan puan. Kemudian dihasut orang pula. Patutnya dia bagi tahu lah betul-betul kan. Kalaulah dia nak kata benda tu boleh kan. Tak apalah dia nak angkat tangan juga. Tapi paling kurang at least dia taklah kata orang tu sombong kan. At least maknanya kan. Kita kata kalau dia nak angkat tangan juga, kalau dia pegang dengan pendapat kata doa selepas solat tu afdal. Yang ulama bahas tentang fi duburi solah tu kan. Doa pada dubur as-solah maknanya akhir solat. Yang rajahnya dalam solat itu sendiri. Yang ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW, yang pengamalan Nabi SAW dan sahabat, tabi'in dan seangkatan dengannya, semuanya mereka fokus doa dalam solat. Kan? Lepas tu, kemudian setelah solat itu banyaknya zikir. Wirid dan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tetapi tak ada istilah kita kata doa beramai-ramai tu. Kan? Tapi itulah kalau kita cakap lebih-lebih, nanti orang kata kita Wahabi pula. Itu masalah dia. Jadi kita, tapi kita tetap sampaikan. Tapi masalahnya bila, tengok bila dia jadikan neraca sesat tu, dia kata berlawanan dengan tradisi. Bila berlawanan dengan tradisi saja, automatically sesat. Walhal bukan macam tu kan. So, kita kena faham, kalau ikut neraca dia orang, kalau dia kata, okey, sesat, mesti dikena amalan dia tu sesat. Okey, sekarang ni, Al-Arqam. Al-Arqam apa amalan dia? Dia buat maulid. Dia buat tahlil. Aurat Muhammadiyah tu ada sekali maulid, apa benda semua tu, kemudian ada sekali tahlil. Semua passion sama saja. Amalan-amalan tradisi. Jadi sebab itu dia lambat sikit dia orang nak sesatkan tu. Sebab dia ada persamaan tu. Dia macam nak cari akhir, sebab tu dia hanya kalau dalam media ni hanya bawa isu penindasan, kanak-kanak tak bayar gaji kan, tapi dia tak bawa ke arah agama tu.
Tapi kalau kita lihat dari sudut agama, banyak tu. Sebab tu dia orang malas lah. Dia orang lambat sikit. Kan? Tapi memanglah kita tak nafikan, kita taklah nak kata dia jadi sesat tu disebabkan dia buat tu kan. Tapi dia adalah kaitan kan. Sebab bila bid'ah kan, bila dah dibuat bid'ah tu, dah ditokok tambah dalam pengamalan dalam agama ni, nak tak nak dia akan jadi sesat. Kan? Sikit-sikit akan bawa kepada kesesatan. Seperti mana dalam riwayat dalam Musnad Ad-Darimi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang bid'ah yang kecil akan membawa kepada bid'ah yang besar. Kesesatan yang kecil akan membawa kepada kesesatan yang besar. Dan begitu juga yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam Syarh Sunnah, dan juga Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Maknanya penyelewengan tu bila bermula daripada sekecil-kecil perkara, kemudian dia akan membawa kepada sebesar-besar perkara. Jadi amalan yang dibuat akan, kalau kita tak ikut sunnah Nabi, maka yang akan berlaku adalah perkara yang menjadi tokok tambah dalam agama. Kalau kita tak ikut sunnah, dia akan confirm akan bid'ah tu akan tersebar. Dan bila bid'ah tersebar, sunnah akan mati. Bila kita contoh macam tadi, dia lepas solat, dia nak angkat tangan ramai-ramai. Tapi dia tak tahu sunnah yang dalam solat tu. Yang doa-doa tu akhir sekali, dia tak tahu pun dalam solat tu sebenarnya dia doa. Akhir sekali dia doa, dia solat, kita pun tak tahu dia solat. Macam mana dia menyibukkan diri dalam solat? Apa benda yang disibukkan diri dalam solat? Kalau dalam solat tu dia tak faham ada doa, maknanya apa yang disibukkan diri dalam solat dia? Solat tu hanya ritual je lah. Sebab dia dah fikir, okey, last lagi aku doa dengan imam. Tapi dia tak tahu yang dalam doa, dalam solat dia tu dah start dengan doa dah. Surah Al-Fatihah tu doa. Doa istiftah tu doa. Itu yang ulama kata, inna fis salati syughulun. Dalam solat tu ada pekerjaan, ada kesibukan. Jadi kita kalau tak tahu apa kesibukan dalam solat tu, akhir sekali kita hanya sibuk dengan kita nak tunggu last. Sekali tak apalah aku doa dengan imam. Lepas tu imam tu doa minta dekat dia seorang je. Kita amin. Kita tak faham. Jadi pensuastaan. Betul tak? Jadi rugi. Jadi inilah yang kita nak betulkan dalam masyarakat ni. Pengamalan macam tu. Kita kata bukan kita nak kata maknanya mengkritik tanpa ada sebab, tapi inilah sebenarnya. Akhir sekali kita tak tahu apa yang sunnah. Kita tak tahu apa sebenarnya solat kita itu, kita sendiri yang bermunajat dengan Allah Subhanahu Taala, kan? Sepatutnya kita hayati doa yang ada dalam solat tu. Tetapi akhir sekali kita swastakan doa kita dekat tok imam. Kemudian kalau kita tengok akhir sekali tok imam je lah yang mustajab doa dia. Doa dia diterima, kita ni habis pakat tak tahu apa yang kita doa. Wallahul musta'an. Baik, itu contoh. Jadi kita bagi contoh tadi dari sudut individu, kemudian community. Dari sudut yang lebih besar sikit, masyarakat. Macam contoh, okey. Contoh yang tentang masyarakat ni, contoh kita bagi contoh tadi. Contoh yang lain, sebab ada orang tanya, dia kata contoh, apa beza antara uzlah yang sunnah dengan uzlah yang bid'ah? So uzlah ni adalah pengasingan. Kita mengasingkan diri daripada masyarakat. Baik, dia ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Sama macam ziarah kubur. Ziarah kubur ada ziarah yang sunnah, ada ziarah yang bid'ah. Ziarah yang sunnah, kita ziarah kubur, kita baca doa, kita ucapkan zikir yang Nabi SAW ajar, Assalamualaikum ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kemudian doakan kepada ahli kubur. Simple je. Tak ada apa-apa ritual nak kena bawa bunga ke, ataupun nak kena jirus air tawar dulu ke, air apa tawar lah, air mawar kan. Ataupun nak kena bawa apa-apa benda ke, nak bawa apa kek ke apa ke, tak ada. Simple, very simple. Kan? Hatta kalau kita lalu saja pun kita boleh bagi salam. Contoh kita lalu kat kawasan perkuburan, naik kereta katakan, kita lalu, boleh tak bagi salam? Boleh. Kan? Sama ada kalau kita berhenti kat tepi dia,
ataupun kita tengah lalu, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin inna insyaallah bikum lahiqun. Walaupun yang asalnya adalah kita ziarah tu. Tu yang asal. Tapi katakan kita tak sempat, kita lalu saja. Sebab sebagai satu bentuk kita nak ingat juga kematian, nak dapat juga pahala doa dan salam kita, selawat ataupun salam kita. Selawat tu hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi salam kita. Maka very simple, maknanya praktikal, boleh diamalkan, tak susah lah kan. Tapi kalau ziarah bid'ah, dia ada package. Dia ada package yang menambah-nambah. Dia ada package Zamrud, package apa lagi? Intan, package Permata. Makna package Zamrud ni, ziarah ni kita letakkan pada bulan Syakban. Sekian. Kena pergi dulu ziarah dekat makam Syekh Fulan dulu. Kemudian barulah Syekh Fulan, kemudian Syekh Fulan. Kemudian kena pergi tu, ada doa dia sendiri. Kena baca doa dia tu panjang pula. Macam orang pergi kat Tarim tu kan. Dekat Yaman tu. Tarim tu, kat kubur Nabi Hud tu. Punyalah banyak dia punya. Kena baca tu, pelik-pelik baca. Dalam tu panjang tu. Lepas tu bagi salam bukan dekat orang mati tu, bukan Nabi Hud saja. Assalamualaikum ya Jibril. Bagi salam habis semua. Malaikat-malaikat semua bagi salam. Padahal yang sunnah Nabi ajar, assalamualaikum ahlad diyar, yang si mati itulah. Ahli kubur. Ahli kubur ini sampai salam kepada Nabi ini, Nabi itu, kemudian malaikat ini, malaikat Jibril, Mikail semua. Sebut habis. Tak percaya tengok dalam dia punya teks dia tu. Apa tu dia punya buku ziarah dia tu. Tengok panjang gila bagi salam. Kemudian dalam tu adanya permintaan doa, bukan doakan kepada si mati, minta pula kepada si mati. Dah jadi syirik dah. Nampak tak? Dia ziarah bid'ah ataupun ziarah yang sunnah, ziarah tauhid, ziarah sunnah dengan ziarah syirkiyah ataupun ziarah bid'ah. Beza. Sama macam uzlah juga. Jadi ada orang dia nak tahu kan, dari sudut pengamalan dia kata okey. Macam yang dia kata macam mana perkampungan yang dibuat sesuatu kumpulan tu boleh jadi sesat. Adakah semata-mata dia setting satu perkampungan ataupun penempatan, kemudian kita boleh kata dia terus sesat? Tak juga kan. Contoh macam perkampungan yang ada sebahagian tim grup yang buat perkampungan akhir zaman. Ada kan? Dia tapi tak keluar lagi fatwa kan. Sampai sekarang tak keluar fatwa sesat kan. Sebab memang tak boleh pun nak kata sesat terus. Anda ingat ada seorang saudara anda juga, dia ada beli satu tanah ni, dia buat rumah kan. Dia orang buat rumah kontainer tu. Dekat ada satu tempat. Dia buat nama perkampungan akhir zaman lah. Dekat Indonesia pun ada. Kat sini, kat negara kita pun ada. So, cuma dia punya, kita tak faham kan apa konsep yang dia orang nak cuba buat tu. Tapi sebenarnya yang anda nampak, ini adalah berlaku salah faham. Salah faham daripada sunnah itu sini. Salah faham terhadap agama. Jadi ramai orang yang hari ini, mereka faham bila dia sebenarnya, yang kita nampak, dia salah faham ni berlaku akibat terlalu obses dengan berita perkhabaran tentang akhir zaman. Sehingga kita tak boleh menilai dengan neraca yang benar. Dia akhir sekali yang sampai tahap yang dia jual rumah dia yang dekat bandar ni. Kan, dia pergi daftarkan perkampungan tu. Kemudian tak lama lepas tu, berapa bulan, dia patah balik. Itu yang banyak berlaku. Sebab dia tak boleh hidup kat perkampungan tu. Kan, sebab dia kata, susah nak beli barang pun susah, kan. Akhir sekali, patah balik. Ada yang jual balik, ada yang dijadikan homestay ataupun dibuat nilah apa dia homestay kan. Dia buat untuk site camping dan sebagainya kan. Itu mungkin ialah kita kata dari sudut kesan itu. Tapi sebenarnya punca dia sebab apa? Sebab ramai orang hari ini, bila ramai juga orang-orang yang agama ni, bila dia rajin baca tentang hadis-hadis akhir zaman, dia menimbulkan ketakutan yang melampau. Sehingga paranoid, sehingga obses, sehingga akhir sekali dia kata habis tinggallah semua kita, jangan duduk dekat bandar ni. Kan? Jadi itu akhir sekali dia kata tak boleh lah kan. Maknanya kalau nak duduk kat bangunan dekat YT ni lagi tak boleh pasal tengah-tengah bandar. Walaupun kita punya konsep sini, konsep kita adalah konsep pondok moden kan.
Tapi sebenarnya sama je lah kan. Maknanya sama je lah dari sudut maknanya maknanya kalau you ada tanah kan, you beli tanah kemudian you buat rumah kat kampung kan. Tapi dekat sini dia bangunan kan. So bangunan memanglah tak ada tanah kan. Tak maknanya tak ada apa dia rumah tu bukan apa dia kita kata base dia adalah perkampungan. Kan, tetapi kita nak bagi tahu macam mana kita nak faham macam mana dia boleh jadi sesat dan macam mana dia boleh jadi tak sesat tu. Sebab okey, kita kena faham. Okey, kalau perkampungan tu dibuat atas dasar kepercayaan, keyakinan, i'tiqad bahawasanya adalah disunnahkan di akhir zaman untuk kita pergi ke kampung, buat rumah ke kampung, tinggalkan bandar. Sebenarnya tak ada. Sebenarnya bukan itu yang diamalkan oleh salaf ataupun sahabat Nabi atau tabi'in. Tak, mereka tak faham itu. Cuma kita kena faham, memang ada hadis-hadis yang sebut tentang fitan, tentang fitnah-fitnah. Dan antaranya adalah perintah Nabi SAW apabila berlaku fitnah-fitnah, dan Nabi SAW sebutkan tentang dalam Sahih Al-Bukhari, contohnya ada orang yang dia larikan diri daripada fitnah, kan, dia naik ke lereng-lereng bukit, dia membawa haiwan ternakan dia, kambing-kambing dia, yafirru bidinihi minal fitan, yafirru bidinihi minal fitan, maknanya dia melarikan diri untuk menjaga agamanya daripada fitnah-fitnah. Tetapi itu hadis yang Nabi SAW ceritakan tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Ya, termasuk zaman kita ni. Tapi tepat ke kita nak faham hadis tu, maknanya kita kata semua orang kena lari pergi ke lereng bukit bela kambing. Padahal dia tu tak ada kambing pun. Tepat ke? Tak tepat kan? Maknanya cara faham istidlal tak betul. Maknanya dia punya reasoning tu tak betul. Kan, dia dari sudut kita kata fitan-fitan yang Nabi SAW sebut fitnah-fitnah ni, memang banyaklah fitnah-fitnah, pertumpahan darah, al-harju, pembunuhan, peperangan. Ya, kita di zaman itu sekarang ni. Tetapi kita kena tengok, kita kena cross reference dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Contohnya macam Imam 4 mazhab. Contohnya macam Imam Malik rahimahullah. Imam Malik pernah nasihat kat Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik kata kat Imam Asy-Syafi'i, elaklah, janganlah kamu menetap di perkampungan, desa-desa. Kan? Kalau kamu nak ilmu, pergilah ke kota, pergilah ke bandar. Menetaplah di bandar. Sebab itu atas wasiat Imam Malik tu kepada Imam Syafi'i. Sebab pada asalnya Imam Syafi'i kan dia daripada kecil, mak dia hantar dia ke desa, perkampungan untuk belajar bahasa. Kan? Kemudian bila dia pergi ke Madinah, bila dia besar kan, dia pergi ke Madinah. So Imam Malik cakap dekat dia, kalau kau nak kembangkan ilmu kau, kalau kau nak kembangkan engkau punya intelligent, intellectual, ilmu and knowledge, maknanya kau jangan duduk dekat kampung. Sebab kata Imam Malik, perkampungan ini ataupun kalau menetapnya kamu di perkampungan, so perkampungan ini hanya mewariskan dendam, kesumat dan hasad dengki. Itu kata Imam Malik. So apa maksud mewariskan dendam, kesumat dan hasad dengki? Yang anda nampak, maksudnya kerana kalau kebiasaannya bila orang yang duduk di kampung ni, dia hanya duduk dengan kelompok dia saja, dia tak berkembang. Dan kata Imam Malik, maknanya kerana dia mewariskan dendam yang bersifat tradisi, dan hasad dengki, kerana orang tu dia berada dalam ruang lingkup dia, kan? Dia maknanya dikatakan banyak berlakunya dendam dan juga hasad dengki dan sebagainya, kerana dia berlega pada maknanya puak dia saja, kan, kumpulan dia saja, komuniti dia yang kecil, dia tak terbuka. So itu betul lah, ada base lah maknanya apa yang Imam Malik kata tu. Sebab itu lepas tu Imam Syafi'i dia pergi ke Baghdad.
Untuk tambahkan lagi ilmu dia. Maknanya kemudian dia menetap di Baghdad. Kemudian sebab itu Imam Asy-Syafi'i bila dia sampai ke Baghdad, dia kata aku tak nampak budaya ilmu tu yang ada di perkampungan-perkampungan. So nampak tak? Sedangkan hadis tentang akhir zaman, ulama-ulama hadis zaman tu dah riwayatkan. Kan? Bahkan zaman tu mereka dah berlaku fitan. Dah berlaku peperangan, pertempuran. Tapi kita tengok macam mana ulama, macam mana Imam Malik, dia tak katakan Imam Syafi'i pergi duduk kat kampung. Buat perkampungan sendiri, larikan diri, uzlah, melarikan diri kamu, duduk kat kampung, larikan diri daripada fitnah. Tak ada kan? So maknanya bahkan Imam Malik kata pergi ke bandar. So okey, apa point dekat sini? Point dekat sini, itu satu contoh macam mana pengamalan ulama. Dia orang baca hadis tentang fitan. Dia orang bukan tak tahu tentang hadis tentang fitnah-fitnah yang Nabi suruh larikan diri dan sebagainya, tapi dia orang tak faham semua orang kena pergi ke lereng bukit. Konteks yang Nabi sebutkan tadi adalah pada orang yang maksud Nabi SAW pada kambing-kambing tu, maknanya sibukkan diri dengan urusan kamu. Ketika fitnah, sibukkan diri kamu dengan urusan peribadi kamu. Jadi Nabi SAW sebutkan dalam konteks tersebut adalah orang yang ada ternakan. Maknanya disibukkan dengan binatang ternakan dia. Dan itu berlaku kepada sebahagian sahabat, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan memang betul dalam kalangan sahabat kan. Dalam kalangan sahabat Nabi, memang bila berlaku fitnah, memang itu yang mereka buat. Mereka sibukkan diri dengan urusan peribadi mereka. Urusan keluarga mereka. Dan itu praktikal dia. Okey, kemudian kita tengok pula hadis-hadis yang lain. Nabi SAW sebutkan tentang solusi untuk selamatkan diri daripada fitnah ni. Nabi tak kata, dalam hadis Nabi tak kata pergi cari gua atau pergi cari kampung ataupun kosongkan bandar, kota-kota ni, jual rumah-rumah kamu ke, pergi beli tanah dekat kampung, duduk kat kampung. Nabi tak kata macam tu. Tapi kita tengok dalam naratif ustaz-ustaz akhir zaman, ustaz-ustaz akhir zaman ni istilah yang anda berikan kepada golongan yang ceramah dia cerita pasal fitnah akhir zaman, kan? Kemudian dia menghasut pula jemaah ataupun orang-orang pendengar-pendengar dia atau pengikut dia untuk maknanya join dia punya perkampungan tu ataupun buat perkampungan yang khusus dan sebagainya, sehingga menyebabkan akhir sekali dari sudut ekonomi, dari sudut ialah kalau bayangkan kalau kita orang Islam ambil pendekatan kita semua habis jual rumah kita di bandar. Bahaya tak? Bahaya. Mana orang Melayu Islam ni, kita kata semua kita tak payah duduk kat bandar, semua kita kena pergi perkampungan. Bahaya tak? Bahaya. Kan dari sudut kita kata ialah maknanya dia membuka ruang kepada akhir sekali. Ini masalah sekarang kita tak faham. Maknanya apa? Tanah-tanah orang Islam, maknanya takkan kita nak biarkan, kita dah sedia ada, kita dah tengok sekarang ni tanah-tanah yang dijual kepada bangsa selain Islam ataupun umat Islam. Kita bukan nak bawa perkauman di sini, tapi kita nak tengok dari sudut komposisi kaum dan juga komposisi agama tu. Kita tak boleh pandang benda ni just politik. Tapi kerana kita nak jaga kepentingan umat Islam itu. Kalaulah kita, semua orang ikut logik ustaz tu, maknanya ustaz yang anda cakap lah, akhir zaman, dia kata semua kena, pasal tak boleh lah, kita semua kena duduk kampung je. Salah lah kan? Okey, kat situ kita nak tengok macam mana kita nak tahu dia sesat atau tak. Okey, yang pertama, bila kita tengok cara dia faham tu, tak difahami oleh ulama-ulama salaf. So, ulama salaf tak buat macam dia orang buat. Walhal kita tengok macam Imam Malik kan. Tak ada kata kita Imam Malik ke Imam Syafi'i ke dia terus dia maknanya dia tinggalkan kota, kemudian ditinggalkan Imam Ahmad ke kata pergi masuk dekat pergi padang pasir ke, walaupun berlaku fitnah khalqil Quran, dia tetap berada di dalam Baghdad. Sehingga walaupun dia diazab kan, walaupun dia dihukum kan, kena tahanan rumah, adakah Imam Ahmad keluar fatwa kata kita kena pakat-pakat pergi tinggalkan Baghdad ni? Kita pergi masuk hutan? Tak ada kan? So maknanya ulama salaf tak faham macam mana orang yang segelintir orang yang salah faham hari ini. Okey, kemudian uzlah tadi. Sebenarnya kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW, zaman fitan ni, solution bagi zaman fitan ni memang kita tak nafikan.
perintah Nabi SAW untuk melazimi rumah itu betul. Memang banyak. Antaranya Nabi kata, kunu ahlasa buyutikum. Jadilah kamu seakan-akan selimut yang melazimi rumah-rumah kamu. Maknanya di zaman fitan, Nabi perintahkan kita untuk melazimi rumah tu lebih. Antaranya seorang sahabat datang jumpa Nabi. Dia tanya, apa yang aku perlu buat kalau dah berlaku fitnah. Fitnah ni yang disifatkan dalam hadis tersebut adalah bila bercampurnya antara hak dan batil. Al-uhud, maknanya perjanjian-perjanjian tu dah dikhianati. Orang dah tak boleh dipercayai. Apa yang aku kena buat? Nabi kata, ilzam baitaka, lazimi rumahmu. Kan? Kemudian, wabki ala khati'atik. Tangisilah akan kesalahanmu. Maknanya muhasabah diri. Sibukkan diri dengan urusan khusus dirimu. Wa alaika amri khasatik. Dan hendaklah kau berpegang dengan amalan yang khusus. Maknanya sibukkan diri dengan urusan kita. Bukan dengan urusan orang lain. Maknanya urusan kita untuk menjaga agama kita. Itu sebenarnya yang ada. Tapi tak ada Nabi kata, keluar daripada rumah kamu tu, jual rumah kamu dekat bandar tu, pergi beli kat rumah kat kampung. Tak ada. Maknanya kalau kamu dah sedia ada di bandar, duduk kat bandar lah. Kan? Dan kemudian dalam perintah-perintah syariat yang lebih banyak, maknanya perintah amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya, itu tetap berjalan, betul tak? Walaupun kamu duduk dalam rumah kamu, tapi bukan bermakna kamu duduk dalam rumah kamu tu, kamu tak solat Jumaat. Betul tak? Still berlaku, kita kata, muamalah dengan sesama manusia tu still ada. Takkanlah kamu tak keluar langsung, duduk kat rumah tu sampai kamu tak keluar solat Jumaat. Orang lelaki. Contoh kan, atau solat jemaah. Dan takkanlah kamu duduk dalam rumah tu, kamu sampai tak pergi, tak ada maknanya pergi, maknanya terlibat dalam apa-apa maknanya khidmat dalam masyarakat. Takkan tak ada langsung kan? Maknanya still ada kan? Maknanya benda-benda tu sebenarnya kita boleh faham daripada hadis-hadis Nabi SAW tetap tak ternafikan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kena ada, kena seimbang. So kat situ kita kena faham. So kita tak bolehlah kata, contoh kan, macam setengah orang, dia pula kata, orang yang nak uzlah di rumah tu, dia kata sesat pula. Salah juga. Dia kata, tak apa dia nak uzlah, sebab dia ada sandaran. Macam tadilah. Kalau dia nak pilih untuk minimumkan pergaulan dia, itu pilihan dia. Dan dia ada alasan. So kau kena hormat dia punya pandangan. Tapi kau tak boleh kata dia terus sesat. Kan? Okey, sama juga kita katakan ada orang yang dia memang nak jual rumah dia di bandar. Dia nak duduk di kampung kerana dia nak tanam jagung. Contoh. Bolehkah kita terus kata sesat? Tak boleh juga. Itu pilihan dia. Cuma bila dia akan jadi sesat? Bila dia ada menyalahi Quran dan sunnah dan ijma'. Contohnya dia boleh jadi sesat ni bila, okey, dia keluarkan seorang individu ni, mula-mula dia jual rumah dia, contoh, dia jual rumah dia di bandar. Katakan, kemudian dia beli rumah kat kampung. Kemudian dia buat rumah kat kampung. Kemudian dia ajak dua orang. Ditambah individu lain, dia hasut orang ni untuk jual rumah dia juga, duduk dengan kampung dia. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sampai jadi komuniti. Kemudian dia kata, kita kena jaga ni. Komuniti kita ni, macam mana kita nak jaga? Okey, kita kena buat bai'ah. Dia jadi bai'ah, dia start bai'ah tu. Okey, bai'ah dia, okey, kita ada jemaah kita lantik ketua. So ketua kita ni, kita kena taati dia, tak boleh membantah dia, apa sahaja yang dia cakap kita kena sami'na wa ata'na. Dia adalah imam kita, dia adalah pemimpin kita. Kat situ dia boleh jadi start sesat. Bila dia dah maknanya, contohnya bila dia dah bai'ah atas bai'ah, maknanya kita kena faham, kita umat Islam ni dalam negara Islam yang sah, kalau ikut siasah asy-syar'iyyah, politik Islam, maknanya dalam negara Islam yang sah, walaupun contoh kita dalam negara Malaysia ni, negara kita raja berperlembagaan kan. So kita ada 9 raja, 9 sultan atau raja, yang mana raja dan sultan itu dia akan berpayung di bawah satu institusi yang disebut raja berperlembagaan tu, kemudian dinaungi oleh yang di-Pertuan Agong. So kita ni Malaysia kita ni, kita ada satu raja lah kan. So yang di-Pertuan Agong tu. So sebenarnya kita bai'ah kita, kalau ikut siasah syariah, kalau ikut hadis-hadis Nabi yang sahih, kita punya bai'ah satu je, kepada yang di-Pertuan Agong. Kalau dekat negeri, sultan-sultan kita. Macam kita kat wilayah ni, kita agong lah.
Sebab kita tak ada raja, kita tak ada sultan. Kalau kita duduk kat Selangor, maknanya di bawah Sultan Selangor. Kan? Kalau siapa yang duduk kat Selangor, walaupun border dengan KL, tapi dia still, dia punya bai'ah tu di bawah Sultan Selangor. So ini sebenarnya dakwah sunnah. Kalau kita belajar dengan ustaz-ustaz sunnah kita, ustaz-ustaz ahli sunnah kita, dia ajar boleh memberontak ke? Tak. Boleh ke bai'ah pemimpin lain? Tak, kan? Dia kata bai'ah tu tetap satu. Dan itu sebenarnya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang Nabi kata siapa yang mati dalam keadaan dia tidak ada bai'ah kepada seorang pemimpin yang sah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah, contoh, kan? Kemudian siapa yang memberontak dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan oleh hadis. Maknanya pemimpin yang sah tu. So konsep di sini, kita sekarang ni, setiap negeri, so kita ada sultan, ada raja. Kalau kita di wilayah, kita tetap ada raja kita. Dan dalam konteks Malaysia. So maknanya bai'ah kita kepada raja tu. Jadi ketaatan kita kepada raja. Dan itu dah sebenarnya yang dah kita kata yang bersesuaian dengan rukun negara kita tu. Kepercayaan kepada Tuhan, kemudian kesetiaan kepada raja dan negara. Sebenarnya itu dah betul dah. Kita tak boleh kata benda tu menyalahi syarak. Tak rukun negara tu yang isi kandungan rukun negara tu, intipati itu dah memang bertepatan dengan syarak dah. Kan? Cuma interpretasi itulah. Kan? Mari datang orang yang dia taksub ataupun dia fanatik dengan raja, dia nak taat membuta tuli pula. Itu masalah dia. Kan? Sampai raja tu adalah dia kata raja itu adalah bayangan Tuhan, kan? Dan sebagainya. Raja tu ibarat Tuhan dan sebagainya. Kat situ ada berlaku pendewaan. Kalau ikut ajaran sesat yang kita kata ciri-ciri dia berlaku pendewaan, kalau kita nak kecilkan skop tadi, kat situ pun berlaku pendewaan lah. Jadi kita kena kata sesat juga lah. Betul tak? Kalau semata-mata pendewaan berlaku, dan kultus tadi, dan kal, kan, maknanya mendewakan pemimpin, pun boleh jadi ajaran sesat. Tapi kita still tak kata orang tak kata sesat, kan. Tapi sebab apa? Sebab dia ada asas dalam syarak. Kita bukan mendewakan raja, tapi kita menghormati raja. Kita meletakkan raja pada tempatnya. Kerana Allah Ta'ala perintahkan kita, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. So Allah Ta'ala perintah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri. Yang ini pemerintah dalam kalangan kamu. So konsep ketaatan kita kepada raja itu adalah berdasarkan konsep ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maknanya ketaatan dia tak mutlak. Kerana dia diikuti dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. So, kat situ pentingnya konsep tu. Kita kena explain. Jadi tengok bila orang-orang yang terjebak dengan ajaran sesat ni dia tak faham konsep ketaatan. Bila orang tu dibuat jemaah tadi, katakan anda bagi contoh balik tadi yang perkampungan tadi, dibuat perkampungan kemudian kita kena bai'ah. Memang tu dah ada termasuk dalam salah satu ajaran sesat yang dalam radar PDRM yang anda sebut sebelum ni. Salah satunya DPEIM apa benda tu. Dia guna nama perniagaan juga. Sebab dia orang ada bai'ah. So kita yang belajar ilmu, kita yang ada ilmu ni, start once bila dia ada bai'ah kepada pemimpin, syekh tarikat dia ke, ketua dia ke, pengurusi ke, chairman ke, tak kira lah apa, start ada bai'ah tu jadi sesat. Sebab tu ada orang tanya kan, macam mana kita nak tahu, yang dia bagi contoh, macam mana kita nak tahu yayasan taklim ni tak sesat? Ada bai'ah lah. Ada founder kita kata, kamu semua kena bai'ah saya. Siapa tak bai'ah jangan datang. Ada ke? Ataupun ustaz-ustaz kita mai, Ustaz Uzair ke kata, Ustaz Asri ke kata, tuan-tuan dan puan-puan kena bai'ah dekat saya. Tak bai'ah, derhaka. Derhaka masuk neraka. Ada ke? Tak ada kan? So macam kita nak tahu benda tu tak sebab orang yang pandang di luar, yang di luar jemaah kita, di luar perspektif kita, dia orang nampak kita sesat. Tapi dia orang tak faham kenapa kita tak sesat. Sebab kita tak ada benda-benda yang sesat pun. Kita memang tak ada benda-benda yang menyalahi Quran dan Sunnah pun. Dari sudut Quran dan Sunnah, dari sudut dalil, dari sudut undang-undang pun kan. Maknanya tak ada pun. Maknanya macam mana kamu kata sesat? Itu contohlah, kita nak bagi contoh mudah faham. Sebab dia once macam contoh tadi bai'ah tadi, once dia dah letak bai'ah kepada pemimpin tu, dia dah ada deep state. Dia dah ada bai'ah di atas bai'ah.
Bai'ah di atas bai'ah ni maknanya ulama bahaskan. Dia sebenarnya maaflah kita terpaksa cakap, dia ada dalam parti politik sebenarnya. Sebahagian parti politik yang gunakan nama Islam. Dia ada bai'ah. Dia ada bai'ah. Sebab dia memang, dia confirm ada bai'ah. Sebab dia akan taat kepada jemaah dia tu lebih daripada ketaatan dia kepada pemimpin yang sah sekalipun. Sebenarnya ni bahaya. Kan, sebenarnya kalau kita betul-betul ikut sunnah yang sahih, sebab itulah benda ni bukanlah benda yang asing sebenarnya kan. Kalau siapa yang belajar di universiti, China sendiri, memang benda ni ada. Dia ikut tamrin dia tu, kan, dia ikut sekian, memang dia akan target kepada pelajar universiti lah. Kan? Ana dulu ingat, dia orang nak ajak ana pergi tamrin ni, dia orang nak lantik ana jadi pemimpin. Ketua dia orang. Tapi ana lari. Ana lari dan ana lawan dia orang. Ana ingat lagi. Mana dekat universiti dulu, memang dia orang akan target pelajar universiti lah. Kan? Tapi alhamdulillah waktu tu ana tak ada, kita tak, maknanya kita daripada dulu lagi kita tak rasa nak jadi pemimpin. Kita tak rasa pun tak ada kita kata nak jipang ni, gila pangkat ni. Walaupun orang nak lantik kita. Bila kita pergi tu, start kita kata okey, orang akan bai'ah kita. Maknanya orang akan letakkan taat kepada kita. Tapi kita lari. Bahkan kita lawan dia orang. Bila kita lawan dia orang pun tahulah kita tak mau kan. Jadi itu di universiti tau. Kan, dia ada jemaah tu. Kan, dia pengkadiran. Kan, dari sudut dia kalau setakat organisasi, setakat kita kata ketua bilik darjah, pengerusi persatuan, itu setakat itu je lah. Tapi ini sebenarnya dia ada lebih. Dia ada lebih tu maknanya bai'ah tadi. Engkau kena bai'ah. Kemudian dia akan buatlah tamrin, latihan. Kan? Dia ada buatlah. Dia kata kalau bangkit malam, kan, bangkit malam dia akan pergi kat sungai. Kan? Kalau ketua tu kata terjun sungai, semua kena terjun. Kan? Walhal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang beberapa orang yang dilaporkan dekat Nabi kan, maknanya cerita yang maknanya ketua dia tu suruh masuk dalam api. Adakah kena taat juga? Tak, kalau boleh memudaratkan diri kamu, tak taat. Tapi inilah bahaya, kalau kita tengok bahaya doktrin ketaatan yang melampau ni, yang dari sudut kita kata ada ketaatan dari sudut kita kata kepercayaan bahawasanya pemimpin tu kena ditaati secara mutlak. Ini sangat bahaya bila dia kata kamu kena taat kepada pemimpin tu walau apa sekalipun yang berlaku, ataupun kamu tak suka sekalipun kamu kena taat. Walaupun dia suruh masuk dalam api ke terjun sungai ke apa ke, kamu kena taat. Ni sebenarnya waktu kami di Madinah dulu, anda teringat lagi. Sampai ke Madinah tahu ada benda ni. Kan? Dipanggil jamaah ni. Kan? Apa yang dia orang buat? Ini ana kena cerita kan. Dia orang buat macam mana? Pelajar-pelajar ni, dia orang tak berapa galak kan untuk pergi talaki di Masjid Nabi. Dia dah elok dah masuk Madinah. Masuk Universiti Islam Madinah. Tapi dululah ni dulu. Sekarang ni dah tak ada lah. Tak tahulah ada lagi, anda tak tahu. Tapi ni dulu. Tetapi apa yang mereka buat, setiap minggu student wajib pergi ke usrah jemaah tu. Dia selalu usrah kan. Dia selalu guna usrah. Sampai ada seorang individu ni cerita, dia kata sampai tahap ada seorang nakibah ni ketua lah, dia panggil nakib kan, nakib dengan nakibah, ustazah lah. Dia kata kalau dia ada satu pasangan ni kan, suami dengan isteri, suami dengan isteri dia join lah rumah tu. Kemudian nakibah ni kata dekat isteri individu tersebut, dia kata kalau dia suami tak bagi pergi usrah, tak wajib taat. Nampak? Dia kata tak wajib taat. Sebab ketaatan kepada pemimpin jemaah tu lagi tinggi.
Nampak tak? Dia start macam tu tau. Dia start. Sebab itu kalau kita tengok, yang ni, kalau kita tengok, kebanyakan orang yang terjebak dalam jemaah ni, dia memanglah kehidupan dia secara jama'i dia bagus. Tapi rumah tangga porak-peranda. Rumah tangga fail. Porak-peranda. Sebab apa? Sebab ini konsep dia tadi, isteri boleh pergi ke, kalau suami kata jangan pergi, maknanya isteri boleh lawan. Isteri boleh tak mentaati suami kerana ketaatan kepada jemaah tu lagi tinggi daripada ketaatan isteri kepada suami. Sebayang. Dia kalau start dengan suami dengan isteri, kalau yang lebih besar, bayangkan macam mana. So maknanya dia memang menggunakan dan maknanya dia memang eksploitasi lah ketaatan orang tu. Tapi tengok, orang yang berfikir dengan waras, dia kata, kenapa pula aku nak kena ikut jemaah ni? Dalam Quran dan Sunnah perintahkan aku sebagai isteri wajib mentaati suami aku dalam perkara makruf. Kalau suami aku dah kata tak boleh pergi, perkara tu pula bukanlah benda yang wajib pun, bukanlah benda yang crucial pun, aku ikutlah suami aku. Tak betul lah, kan kita fikir logik kan. Tapi kalau orang yang dah dibodohkan, bahaya. Dah didoktrinkan macam jemaah tadi, jemaah lagi tinggi dari segala-galanya. Even ada yang sampai tahap, kalau yang itu dekat Madinah tau, yang ni dekat dalam negara ni sampai tahap, kalau dia pergi ke latihan tamrin jemaah dia tu, phone confirm lah kena ambil. Dia kata kalau ibu dengan bapa telefon, tanya dekat mana, kena tipu. Bayangkan, dia membenarkan penipuan terhadap kedua ibu bapa. So maknanya ketaatan kepada pemimpin tu lagi tinggi daripada ketaatan kepada kedua ibu bapa. Sedangkan anak tu, maknanya remaja tu yang belajar di universiti tu, dia masih lagi di bawah tanggungan ibu bapa dia. So dia makna jemaah tu. So ini sebenarnya benda yang dia kita kena, sebab itu ada hikmahnya bila berlakunya pendedahan tentang ajaran sesat ni. So kita kena check balik sistem-sistem yang ada, yang dibuat, terutamanya usrah-usrah ni. Ana dulu waktu belajar di situ, kita memang lawan. Tapi bila kita lawan, kita akan disisihkan lah. Kan? Kita memang tak dapat jawatan, kita tak dapat ini, kan, orang macam-macam. Kita ni memang dah lama dah orang tuduh ni kan, daripada belajar universiti lagi. Maknanya memang bila kita lawan, orang akan kata kita munafik, orang akan kita kata gini kan. Dia kata tak ikut jemaah dan sebagainya, sesat dan sebagainya. Walhal dalam agama kita kan, konsep ikut jemaah tu bukan semestinya by physical. Jemaah tu maknanya maknawi. Jamaah tu kan, yang Nabi kata alaikum bil jamaah tu, maksudnya jamaah dari sudut akidah, pemikiran. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata, engkau adalah jamaah walaupun engkau bersendirian. Maknanya kalau tempat engkau tu semua orang buat sesat, engkau seorang-seorang berpegang di atas kebenaran, engkau adalah jamaah. Jamaah tu adalah apa yang menepati kebenaran walaupun engkau bersendirian. Di point di jemaah tu maksudnya yang menepati kebenaran. Yang menepati kebenaran kan? Jadi itulah sedikit yang kita nak bagi tahu. Macam mana cara kita nak tahu benda tu sesat atau tak. Maknanya antara kita nilai dengan usul dia. Maknanya kalau contoh macam usul dalam prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, kita ketaatan kita kepada pemerintah yang sah. So kalau kita buat pemerintah yang banyak, ataupun bai'ah tadi ada banyak, kemudian dia ada overlap, kemudian bukan kata ketaatan tu, maknanya dari sudut ibu bapa, keluarga, suami, isteri pun kan, dia dah orang panggil apa? Dah bertembur. Kan macam mana kan? Kalau seorang isteri takkanlah you punya ketua tu lagi tinggi kedudukan daripada suami you. Tak boleh. Kan sama macam ustaz kan. Kalau kata ada ustaz, dia kata kalau ada orang ada anak murid dia kata suami saya tak izinkan saya untuk datang kelas ustaz. Takkan ustaz tu nak marah? Kecuali ustaz tu bawa ajaran sesat. Ustaz tu kata taati suami kamu, betul tak? Dia akan kata ikut suami kamu. Kan? Sebab apa? Sebab saya walaupun ustaz, saya bukan suami kamu. Kan? Maknanya dibalik kembali kepada hak orang itu. Dia tak boleh. Tapi ajaran sesat dia tak mau benda tu.
Bila jadi sesat, bila dia kata dia nampak ada orang yang tak memberikan ketaatan secara mutlak kepada dia, dia akan marah. Sebab apa? Sebab dia nak pegang. Betul tak? Sebab dia nak orang panggil, kita kata nak exploit kepercayaan orang, ketaatan orang tu kepada dia. So itu kita kena tahu, kena hati-hati. Sebab tu kalau ada start, kalau kita join mana-mana kumpulan, tarikat ke apa, tarikat confirm lah kita tak mau kan. Tapi kalau ada kumpulan yang dia letakkan syarat dia macam tu, kan, wajib bai'ah, wajib taat kepada pemimpin, tanpa bersoal tanya, tanpa boleh dikritik ke apa ke, bahaya. Itu memang kita dah tahu dah dia ada konsep yang bid'ah sebenarnya. Sebab dia ulama bahaskan dalam perincian tentang perbahasan dipanggil al-tahazzub wal iftiraq, perpecahan yang berlaku dan berlaku pengelompokan. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dan itu sebenarnya yang memecah belahkan lagi agama. Jelas sebab bila cuba bayangkan nanti kalau berlaku krisis dalam negara kita. Kata kita minta lindung lah. Tapi katakan berlaku krisis dalam negara kita. Kita ambil contoh yang paling dekat. Krisis yang berlaku pandemik baru-baru ni. Beberapa tahun lepas. Kalau kita semua ada pemimpin yang sendiri-sendiri, porak-peranda tak negara kita? Orang ni dia lantik, dia punya bai'ah, dia punya pemimpin, grup ketua WhatsApp dia. Orang ni ada grup WhatsApp dia. Orang tu ada grup WhatsApp dia. Kami nak ikut pemimpin kami saja. Kami nak ikut. Jadi porak-peranda. Bayangkan itu kalau itu hanya melibatkan pandemik kan. Tapi bayangkan kalau krisis yang melibatkan peperangan. Bahaya. Tiba-tiba kan, katakan yang di Pertuan Agong katakan maknanya satu dikri perintah untuk berperang katakan. Kemudian tiba-tiba ada kumpulan ni nak ikut tarikat dia. Kumpulan ni nak ikut tarikat dia. Kumpulan tu dia kata jangan sebab pemimpin kami kata tak boleh. Betul tak? Dia akan berlaku maknanya porak-peranda. Ini bahaya. Sebab tu kita katakan ajaran sesat ni dia bahaya dari sudut itulah, maknanya dia boleh membawa kepada dia akhir sekali akan bawa kepada keganasan lah. Kan? Dia memanglah kita tak nampak ganas lagi. Tapi bila dia dah start, dia ada tentera, dia dah boleh menggerakkan senjata, kan? Dulu macam Al-Ma'unah tu, kan? Mula silat je mula-mula. Kumpulan silat. Kan? Kemudian akhir sekali, ketua dia tu, pengaruh pengikut dia supaya pergi rompak senjata. Itu pun dia tipu. Dia tak kata pergi rompak senjata, kita nak buat latihan dengan tentera. Pengikut dia semua percaya. Kita bukan buat jahat, kita nak ni pihak tentera nak buat latihan dengan kita. Dia tipu. Kan? Bila dapat tahu penipuan tu bila pihak polis gunakan ahli keluarga untuk pujuk. Kemudian tanya balik, rupanya kita kena tipu dengan ketua kita. Dia kata buat latihan dengan tentera, rupanya dia suruh kita nak memberontak sebenarnya. Maknanya memang betul kan? So, nampak tak? Bila kita mentaati pemimpin secara membuta tuli, akhir sekali kita tak tahu apa yang dia tengah exploit kita. Itu bahaya. Sama macam yang GSBH ni. Kalau ikut pendedahan daripada Mufti Perlis, maklumat yang dia dapat awal kan, dia orang tak tahu pun Abu Ya tu sesat. Yang pengikut yang laporkan tentang penindasan ni, dia orang tak tahu pun sebenarnya. Yang dia orang tahu, dia orang tak puas hati sebab chairman tu tak pisahkan dia orang dengan anak dia orang. Itu je. Tapi dia orang tak tahu pun sebenarnya Abu Ya tu dah sesat dah. Sebab apa? Sebab dia orang dah didoktrin Abu Ya tu begini, Abu Ya tu sekian-sekian, PBT Pemuda Bani Tamim, dia macam tu. Nampak tak? Bila ada pendedahan dan bila dia didedahkan dengan dunia yang di luar dia, baru dia tahu, baru dia sedar benda tu sesat. Kan? So nampak tak macam mana kan? So kat situ kita kena faham usul-usul yang kita kena fokuskan dalam nak tahu tentang aliran sesat dan sebagainya, sebenarnya dibalik pada usul-usul yang utama dalam akidah Ahli Sunnah. Dari sudut kepercayaan pada tauhid yang tiga tu, rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Kalau ada mana-mana bentuk percanggahan yang menyanggahi usul-usul tersebut, itu pun kita dah tahu dia dah sesat kan. Kemudian balik kepada mauqif pendirian kepada pemerintah, pendirian kepada para sahabat Nabi,
kemudian pendirian terhadap maknanya imamah, konsep imamah kepimpinan, kemudian konsep ketaatan kepada pemimpin. Yang tu pun sebenarnya penting. Kan? Masyarakat kita kena didedahkan dengan konsep kita taat kepada pemimpin ni macam mana. Kan? Sebenarnya kalau kita dah belajar sunnah, kita dah clear dah sebenarnya. Sebab tu ahli sunnah dia paling clear sekali. Kan? Tapi kita bincang ni pada orang yang tak clear lagi tu. Orang yang saudara-saudara kita yang terperangkap tadi. Dia tak clear pasal dia tak tahu. Pasal dia tak nampak benda tu salah. Dia kata aku hidup ni, kan, dia duduk dengan jemaah dia duduk tu, kena ikut je jemaah tu. Kan? Tapi dia tak didedahkan dengan ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Dan ini sebenarnya cara untuk kita nak benteng daripada ajaran-ajaran sesat ni. Maknanya akidah tu, usul akidah ahli sunnah tu penting. Baik. Jadi itu yang kita nak bincang tentang apa kat mana tadi? Maknanya tentang perumpamaan yang dalam surah Ar-Ra'du ayat 17 itu tentang hati. Tentang perumpamaan tentang hati. Maknanya kalau kita tengok hari ini, contoh kaitan dia sangat jelas lah. Macam orang yang dia terkena ajaran sesat ni, hati dia dah tertutup. Betul tak? Hati dia memang tak ada langsung ruang untuk terima kebenaran. Sebab itu ada sebahagian ahli GISB ni, ada wawancara kan. Dia orang kata, dia orang dengan confident cakap, dia kata Abuya bagus kan. Abuya ni alim. So, dia tak tahu apa kesesatan Abuya tu. Cuma bila sampai pada tahap pemimpin yang baru ni, chairman yang baru di sini menindas dia orang, baru dia orang bangkit. Tapi dia orang tak pernah tahu sebenarnya Abuya tu pun ada dia punya corruption dia. Dia punya penyelewengan dia dari sudut akidah kan. So nampak tak? So bila hati kita tertutup, so kita tak boleh nak terima kebenaran. Sama ada kita tertutup untuk menerima kebenaran, macam-macam cara boleh berlaku. Antaranya macam tadi lah. Bila kita hanya nampak kumpulan kita sahaja yang betul. Macam ajaran sesat ni selalunya dia duduk dalam kepompong dia kan. So dia anggap kita je betul. So sebab itulah kita, sebahagian masyarakat kita, ulama-ulama ahli sunnah sendiri tak bagi kita taksub dengan kumpulan kita. Even kita menisbahkan diri kita kepada ahli sunnah sekalipun, kita tak boleh taksub. Kan, yang berlaku yang kita sebut tentang masalah golongan yang menisbahkan diri kepada salafi, kan, dia ada banyak grup lagi. So dia pun taksub kepada pemimpin-pemimpin dia. Ya, dia kan ada salafi banyak sekarang kan, salafi ini, salafi itu, salafi ini. Kemudian dia akan taksub kepada ulama dia. Yang ni akan taksub kepada ulama dia. Itu pun sebenarnya bentuk sesat lah. Kan? Walaupun dia taklah sesat secara jelas-jelas, tetapi dia ada bentuk. Sebab dia ada bentuk ketaksuban tu, al-ghulu. Melampaui batas dari sudut kita mentaati pemimpin tu. Samalah, katakanlah kita kat sini, semua kita taksub dengan, katakan seorang ustaz. Kan? Wal'iyadzubillah. Jadi sesat lah. Dia kata, apa yang ustaz ni cakap, semua betul. Apa yang berlawanan dengan ustaz ni, confirm salah. Itu ghulu. Kan? Sama juga macam orang letakkan, apa yang dikeluar daripada perkataan tokoh ini, semua betul. Salah lah. Itu bukan konsep agama. Agama kita tak ajar macam tu. Agama kita ajarkan, yang maksum hanya seorang saja. Nabi kita Muhammad SAW. Dan ijma' ulama', ijma' para sahabat. Individu dalam kalangan sahabat tu pun tak maksum. Bila mereka bersepakat, barulah benda tu jadi maksum, terpelihara. So kita kena faham betul-betul konsep ni. Jadi hati yang tertutup ni juga, hati yang sempit ni, tertutup ni juga, kalau kita tengok dalam perkataan-perkataan ulama' salaf, boleh berlaku apabila kita ada kesombongan tadi. Contoh macam ajaran sesat. Dari perspektif pengikut, itu yang kita sebutkan tadi. Tapi dari perspektif yang diikuti, yang menjadi pemimpin, kita yang mengajar ni, mana-mana orang yang ada kelebihan dari sudut ilmu, khususnya ilmu agama, dia ada kebarangkalian untuk dia jadi pemimpin ajaran sesat. Apa anda cakap? Sebab apa anda cakap? Sebab Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab ni, subhanallah, Imam Ibnul Qayyim dia memang dia punya perspektif dia tu memang merentasi zaman. Dia bukan sebut ulama' dia tahu. Dia sebut setiap anak Adam, setiap manusia, dalam hati mereka ini ada jiwa Fir'aun. Ada hati Fir'aun. Hati Fir'aun ni maknanya kesombongan, takabur, sombong.
Ada. Cuma yang selamat hanyalah hamba-hamba Allah. Betul tak? Dalam Quran Allah kata maknanya syaitan ini dia hanya boleh sesatkan wali-wali dia. Kan? Illa man ittaba'aka minal mukhlasin atau illa man ittaba'aka kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin ataupun mukhlisin. Mukhlasin yang terpilih, maknanya yang mereka yang ikhlas sahaja, yang tak boleh disesatkan oleh syaitan. Maknanya kita ni, kalau kita tak diselamatkan oleh Allah dengan tauhid, dengan sunnah, kita pun boleh jadi sesat. Kita pun ada, maknanya dalam hati kita ni ada perasaan sombong, ada, dipanggil Ibnul Qayyim disifatkan dengan jiwa kefiraunan. Firaun. Maknanya sebab kita, kalau kita tak tahu tentang tauhid, tak tahu tentang sunnah, kita pun akan jadi macam orang yang sombong, betul tak? Kita pun akan bangga diri dan sebagainya. Lebih-lebih kalau kita tengok orang yang mengaji agama. Boleh jadi orang yang mengaji agama tu dia diuji dengan perkara tersebut. Dia sombong, dia takabur. Sebab dia rasa dia hebat kan. Dia rasa dia dah ada ilmu dan sebagainya penuh. Itu semua tu kalau kita tengok balik, memang bahayalah. Maknanya kita bukan nak tuduh orang, tapi kita nak tengok reflect pada diri kita. Kita pun boleh jadi sesat. Itu dalam perspektif maknanya contoh orang yang diikuti. Sebab itu macam contoh, kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, pertama Nabi kita sendiri. Macam mana Nabi dinding diri baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda. Cuba tengok Nabi kita. Nabi suka tak orang puji dia lebih-lebih? Subhanallah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni memang dah lengkap, komplit dia punya hadyuhu, petunjuk dia, qudwatun hasanah, memang sangat komplit, sangat sempurna. Betul tak? Mana ada tokoh dalam dunia ni yang kita boleh tengok dia memang terang-terangan cakap dekat pengikut dia, jangan melampau memuji aku. Cuba cari Mahatma Gandhi, ada tak perkataan dia yang dia kata jangan buat patung aku? Cuba cari tokoh-tokoh yang hebat di seluruh dunia, ada tak dinukilkan perkataan mereka jangan melampaui batas puji aku? Tidak ada, kecuali seorang saja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Menunjukkan apa? Inilah Nabi kita. Maknanya yang kita wajib ikuti. Sebab itu sebagai seorang yang ada, maknanya contoh yang baru ni, orang dia orang dedahkan macam mana satu program di mana tak ingat dah, tapi didedahkan oleh tokoh-tokoh sunnah ni, sebahagian tokoh-tokoh sunnah yang kita makruf, yang kita kenal. Maknanya dia orang buat kasidah memuji tok guru mereka yang tengah hidup lagi. Bukan mati dah ni, tengah duduk cokoh atas tu. Duduk atas pentas tu, kan? Anak murid duk bergendang, berkasidah puji. Kan? Dia boleh seronok, dia boleh happy. Comparekan dengan Nabi SAW. Nabi, sahabat cakap dekat dia, sahabat tak bawa gendang pun. Sahabat cakap, anta sayyiduna, wa ibnu sayyidina, wa anta khairuna, wa ibnu khairina. Sahabat hanya cakap engkau adalah sebaik-baik dalam kalangan kami. Betul kan? Betul, perkataan itu betul. Kan? Anak kepada sebaik-baik dalam kalangan kami. Kau pemimpin kami, pemimpin anak kepada pemimpin kami. Sahabat sebut macam tu je, Nabi marah. Nabi kata qulu biqaulikum wala yastahwidhanna alaikum syaitan. Wala yastahwiyanna alaikum syaitan. Kalau kamu nak cakap berpada-pada. Kan? Jangan disebabkan perkataan kamu itu syaitan dapat menyesatkan kamu. Nabi tegur. Kami tengok yang hari ni tak ada diseronok lagi. Anak murid puji-puji dia lagi gembang. Ini bahaya. Jadi kita kata penting kita kena ikut sunnah. Penting nak cari guru pun guru yang ikut sunnah Nabi. Bukan kita asal guru aku ada sanad sekian, serban besar sekian. Ada sanad serban, ada sanad selempang, ada sanad macam-macam sanad. Tapi yang tu dia tak ikut sunnah. Kriteria guru tu kita nak cari guru yang dia ikut betul-betul ikut sunnah tu, maknanya semua serba-serbi. Antaranya dia tak bagi pengikut dia taksub kepada dia. Kita tengok imam 4 mazhab. Cari dalam kitab sifat salat Al-Albani. Sifat salat Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani letakkan dalam awal mukadimah kitab tu, macam mana imam 4 mazhab kata jangan kamu taklidkan kepada kami. Jangan kamu ikut kami kecuali kamu tahu dalil dia. Betul tak? Itulah praktikal macam mana mereka tunjukkan macam mana menjadi seorang pemimpin. Jangan buka ruang untuk pengikut kamu taksub kat kamu. Ini sebenarnya kalau kita nak cari dekat orang-orang yang tadi dah title syekh dah, tarikat dan sebagainya, jarang kita nak jumpa.
mudir madrasah ke apa kan yang hulu-hulu ni, dia tak tegur pun. Tapi benda ni kita akan jumpa pada ulama ahli sunnah saja. Macam anda mengaji di Yaman dulu, anda ingat lagi syekh kami dekat sana memang setiap bulan ada daurah khusus, datang kabilah-kabilah Arab kan. Kemudian dia orang datang, dia orang akan baca syair dulu. Itu memang budaya. Dalam salah satu syair satu kabilah ni, penyair dia tu agak over puji syekh. Syekh terus tegur kat situ juga. Syekh kata jangan cakap macam ni. Jangan cakap macam ni. Tukar, ubah, terus tegur. Bayangkan ulama ahli sunnah kan, dia orang kalau salah tegur tu. Lebih-lebih lagi melibatkan kalau ada bentuk ghulu dalam bentuk nak memuja mereka dan sebagainya. Sebab ini semua adalah tuntutan tauhid sebenarnya. Tuntutan tauhid. Kalau kita belajar kitab tauhid tu, kita akan tahu kat mana tuntutan dia. Antaranya kita tak bagi orang melampaui batas terhadap kita. Kalau kita tak ada kelebihan apa pun sama, kan? Bayangkan kalau kita ada kelebihan. Sebab ini sebenarnya anda nampak benda tu yang kita kena cover sebenarnya. Bukannya kita biarkan. Kan? Sebab sekarang ni bila dia dah jadi tokoh, dia dah jadi macam lebay sikit, ustaz sikit, terus orang angkat dia sampai dia macam dia maksum. Tapi kita tak akan jumpa budaya ni kecuali dalam ahli sunnah saja. Sebab tu bersyukur. Sebab kita dalam circle kita ni maknanya asatizah kita tak pernah berajar kita untuk hulu, taksub. Kan? Dia orang kata belajar ambil daripada saya, kalau saya salah jangan ikut, kalau saya betul ambil, kan? Kalau saya tak betul tegur. Betul tak? Open. Sebab kita semua manusia. Kan? Tak ada kata saya ni ada kelebihan di depan tuan-tuan dan puan, saya ni ada makam yang tertentu, saya ni dah sampai makam, tuan-tuan dan puan tak sampai makam lagi, tak boleh faham. Tak. Boleh jadi saya ni makam saya lagi rendah daripada makam tuan-tuan dan puan. Bukannya macam kita kata kita ada superior, maknanya bila kita dah mengajar tu kita anggap kita ni macam dah jadi malaikat ataupun dah jadi macam nabi. Dan sebenarnya ajaran sesat dia nak jadi nabi. Yang pemimpin ajaran sesat ni, kalau kita kaji dia punya psikologi, kenapa dia nak jadi pemimpin? Sebab kebanyakannya memang nak jadi nabi. Tu yang dah ada dah seorang tu mengaku jadi nabi. Dulu yang Kahar kan. Ni yang latest ni ada yang mengaku nabi. Baru ni ada. Masuk berita. Singapura kan. Mengaku nabi. Kemudian orang tanya dia apa? Dia tak perlu zikir dah. Tak perlu zikir. Sebab zikir tu dia kata roh Allah, roh malaikat, Jibril, Mikail semua dah meresap masuk ke dalam dia punya urat-urat dia. Darah daging dia. Tak perlu dah. Kita tak perlu solat dah. Itu yang anda sebut, yang last tu, yang batiniah tu, yang last tu insilah tu. Insilah wasar, yang modus operandi mereka yang terakhir, mereka akan kata mereka tak wajib dah solat, tak wajib zikir. Itu je sebenarnya. Itu kemuncak dia. Anda rasa kat Negeri Sembilan ada satu. Kat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan lagi. Wallahu musta'an. Baik. Naktafi bihadzal qadar. InsyaAllah kita akan sambung pada perbahasan akan datang. Itu sedikit kita bincangkan tentang kaitan dia dengan hati yang sempit tadi, kemudian dengan apa kaitan dia dengan ajaran sesat, yang kita perlu jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah kelak akan datang kita akan sambung perbahasan ini. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu pasal doa tadi. Kan secara tradisi, Bismillah. setiap kali ada majlis kahwinan tu, orang sibuk suruh baca doa. Dan macam jadi kalau tengah makan tu, suruh baca doa, saya makan. Saya makan tu lah. Lagi satu, sekarang ni dia orang sibuk. Macam ni apa hukum kita mengaminkan doa yang dia kata, macam doa tu terlibat dengan memfitnah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Masih juga orang lepas tu, dia masih juga orang menampung amin. So, apa hukum dia? Adakah kita perlu macam saya memang tak mengaminkan doa tu, tapi saya tengok orang yang doa mengaminkan doa. Baik, apa hukum kalau kita berada dalam satu majlis? So majlis tu dia membuat fitnah kepada Nabi. Majlis tu, atau majlis, asalnya majlis harus perkahwinan katakan. Tetapi dalam majlis tu ada unsur-unsur macam pokok tambah dalam agama lah. Contohnya macam doa yang dikatakan Nabi Yusuf menikahi Zulaikha, contoh. Kan? Kemudian apa soalan di sini, apa hukum kita mengaminkan doa orang yang kata Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha sedangkan benda tu tak sahih ataupun tak ada sandaran yang kuat pun, tak ada sandaran yang kukuh, tak ada asas pun.
Baik, kalau kita yang dah tahu, maknanya tak boleh lah. Maknanya kita diam dan kita teruskan. Kalau kita makan, makan je lah. Tapi maknanya itu menunjukkan pengingkaran kemungkaran yang paling minimum, hati. Antaranya kita tak aminkan. Man ra'a minkum munkaran, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Maksud siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangan dia. Kalau dia tak mampu dengan lisan dia, kalau tak mampu dengan hati ni, itu selemah-lemah iman. Maknanya kalau kita boleh ubah, kalau kita ada autoriti, kita boleh ubah kat situ, boleh lah. Kalau contohnya kita ada ketua keluarga, kita ubah. Daripada sebelum tu kita ubah. Tapi kita bukan ketua keluarga atau kita tak ada autoriti, kita boleh ubah dengan lisan. Contoh kita nasihat dia. Tapi kalau tak mampu juga, dengan hati. Macam tadi tu yang paling minimum kita tak amin lah. Teruskanlah makan. Begitu juga benda-benda yang lain lah yang berbentuk maksiat. Kita nak pergi kenduri saja, tapi maksiat ada. Jadi kita hanya pergi makan je lah. Kan? Tetapi dia beza kalau kita ada, dia kalau kita orang biasa, itu mungkin okey. Tapi katakan kalau macam contoh kita ada pengaruh. Contohnya ustaz. Ni dia boleh untuk tak pergi kalau boleh menyebabkan kedudukan dia terfitnah. Nampak? Dia boleh untuk tak pergi. Ataupun imam masjid ke dan sebagainya. Boleh menjadi fitnah. Orang akan kata ini mendapat sokongan daripada imam masjid contoh. Ataupun dapat sokongan daripada ustaz contoh. Boleh untuk dia tak hadiri. Tapi macam tadi kalau dah ada dalam majlis, tak aminkan. Tak payah aminkan, kita buat tak tahu lah. Makan lah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.